Pertama sekali, marilah kita menyatakan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini berhimpun di persiaran Datuk Haji Ismail Hassan Keluang untuk kita sama-sama meraihkan dan menyambut Hari Koperasi Negara tahun 2016 peringkat negeri Johor. Saya bagi pihak seluruh warga kooperator negeri Johor ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Besar Johor, yang telah dapat meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada tengah hari ini dan seterusnya merasmikan sambutan Hari Koperasi Negara 2006 peringkat negeri Johor yang saya kira sangat bersejarah ini. Pada tahun ini, acara ini berlaku ataupun diadakan di Keluang, yang mana sebenarnya kita sedia maklum bahawa penduduk daerah Keluang ini melebihi 250,000 orang dan kawasan bandar Keluang saja pun didiami lebih kurang 1,150,000 orang. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada semua hadirin yang telah dapat sama-sama hadir beramai-ramai bagi menjayakan Hari Koperasi ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua membuktikan bahawa khususnya di kalangan kooperator yang ada dalam seluruh negeri Johor ini menunjukkan kukuhnya solidariti gerakan koperasi dan memberikan gambaran akan kekuatan perpaduan dan kerjasama erat yang boleh dijalin untuk terus bergerak dan bekerjasama bagi meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat melalui gerakan dan keusahawan koperasi. Sambutan Hari Koperasi Negara 2016 peringkat negeri Johor ini diadakan selama 3 hari, bermula pada hari semalam 29 hari bulan Ogos sehinggalah pada hari esok iaitu 31 Ogos 2016. Sambutan ini diadakan sebagai pengiktirafan kepada gerakan koperasi atas segala sumbangan dan peranannya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat. Dalam sambutan ini kita telah ketengahkan kejayaan-kejayaan koperasi untuk pengetahuan orang ramai dan juga pelbagai acara yang telah disusun selama 3 hari berturut-turut. Sambutan ini juga boleh diterjemahkan sebagai satu seruan kepada sektor koperasi untuk terus tampil ke hadapan bersama-sama dengan kerajaan dalam usaha untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan kenaikan kos sara hidup, penyediaan peluang pekerjaan, penyediaan kemudahan perumahan untuk semua golongan masyarakat dan isu-isu yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, untuk makluman, sejak akhir-akhir ini gerakan koperasi di negeri Johor telah mencapai kemajuan yang sangat memberangsangkan. Sehingga kini sebanyak 1,303 buah koperasi telah didaftarkan di negeri Johor dengan kekuatan anggota seramai 476,604 orang. Koperasi-koperasi ini yang mempunyai modal share dan juran sebanyak 285.3 juta serta aset berjumlah 819.2 juta ringgit telah mampu untuk menjana perolehan ataupun turnover sebanyak 801.8 juta ringgit. Angka-angka ini menunjukkan bahawa gerakan koperasi merupakan aset yang besar dan mempunyai kekuatan yang boleh digemblengkan untuk menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan yang boleh menjana pendapatan kepada koperasi dan juga anggotanya. Sebagai Exco yang bertanggungjawab dalam pembangunan koperasi negeri Johor, saya mengucapkan syabas dan tahniah serta merasa bangga dengan kejayaan
dan kemajuan yang ditunjukkan oleh sektor koperasi di negeri ini. Koperasi di negeri ini juga telah terlibat dalam pelbagai bidang ekonomi yang difokuskan dalam Dasar Koperasi Negara 2011-2020 yang meliputi bidang-bidang yang berkaitan dengan keuangan, pemburugan dan peruncitan, peladangan, pengangkutan dan pelancongan, pertanian dan industri asas tani, serta pembangunan hartanah dan juga pembinaan. Kemajuan koperasi di negeri Johor dapat dilihat dengan jelas di mana bilangan koperasi, jumlah anggota koperasi, aset dan perolehan koperasi sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan keusahawan koperasi sangat relevan dan terus diyakini oleh masyarakat sebagai medium untuk meningkatkan ekonomi mereka. Sebagai contoh, bilangan koperasi telah bertambah pada kadar purata 9.5% tahun, manakala perolehan ataupun turnover koperasi telah meningkat dengan signifikan pada tahun 2015. Saya yakin pihak kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Muhammad Khalid Nordin, Menteri Besar Johor, akan terus memberikan sokongan dan dorongan supaya koperasi terus membongkar potensi dan sentiasa melihat peluang-peluang yang wujud dari hasil pembangunan ekonomi di negeri Johor ini untuk mengembangkan lagi perniagaan masing-masing. Pada masa ini terdapat banyak program-program pembangunan negeri yang telah dilaksanakan melalui pendekatan secara berkoperasi. Sebagai contoh, dalam Pelan Suara Hati Johor keempat, iaitu untuk menangani kos sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kerajaan negeri telah menubuhkan Koperasi Iskandar Malaysia Berhad atau dikenali sebagai IM Co-op untuk membantu masyarakat menangani kos sara hidup. Dan pada masa ini IM Co-op telah berjaya untuk membangunkan 8 outlet kedai harga patut yang sangat mendapat sambutan daripada orang ramai. Usaha yang berterusan sedang dilaksanakan untuk melonjakkan lagi pencapaian koperasi di negeri ini ke tahap yang lebih tinggi. Ini termasuklah juga penyediaan blueprint Pelan Strategik Pembangunan Koperasi Negeri Johor 2016-2020. Pelan ini akan menjadi peta untuk kita merancak dan memperkasakan lagi sektor koperasi dengan mengetengahkan pelbagai strategi baru ke arah meningkatkan pertumbuhan perniagaan yang aktif menjelang tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada penerima-penerima anugerah Koperasi Cemerlang sempena Hari Koperasi Negara 2016 peringkat negeri Johor. Semoga anugerah yang akan diterima ini akan menjadi pendorong kepada koperasi-koperasi lain untuk berusaha dengan lebih gigih lagi bagi memajukan koperasi masing-masing ke tahap yang lebih tinggi. Saya juga mengucapkan tahniah kepada 50 koperasi dan 10 koperasi sekolah yang disenaraikan dalam profil koperasi terbaik negeri Johor pada tahun 2016. Baik pihak Kooperator Negeri Johor, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Khalid Nordin, Menteri Besar Johor yang telah sudi yang meluangkan masa untuk hadir bersama-sama kita bagi merasmikan majlis yang penuh dengan sejarah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Jabatan Induk sambutan Hari Koperasi Negara 2016 peringkat negeri Johor yang telah dapat menjayakan sambutan ini. Terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Datuk Razali bin Osman, Timbalan Ketua Kementerian Kepenggunaan dan Koperasi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan yang telah sudi sama-sama kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Fuad, Pegawai Daerah Keluang yang telah memberikan kerjasama yang cukup erat, termasuklah juga semua agensi di peringkat daerah Keluang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertamanya, setelah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini saya sekali lagi dapat hadir ke daerah Kluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sempena dengan majlis perasmian sambutan Hari Koperasi Negara tahun 2016 peringkat Negeri Johor pada hari ini. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur, kepada Exco Koperasi kita, kepada pihak kementerian, terutamanya kepada Yang Berhormat Menteri yang menerima kehadiran saya untuk melakukan majlis perasmian ini. Sampaikan salam saya juga kepada Yang Berhormat Menteri dan juga kepada semua yang telah bersama-sama menentukan majlis dan sambutan kita pada hari ini benar-benar berjaya dan mencapai objektifnya. Sesungguhnya saya amat menghargai dan bersyukur kerana melalui majlis ini ia memberi saya beberapa kesempatan. Pertamanya, memandangkan kita masih lagi dalam bulan Syawal, maka sekurang-kurangnya memberi saya kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri khususnya kepada orang-orang Kluang yang saya tak sempat. Hari itu Yang Berhormat Datuk Jais buat open house, saya tak dapat datang kerana banyak sangat open house. Jadi tahun ni saya rasa kerana saya akan datang dalam majlis ni, saya pun selalu datang setiap open house Datuk Jais. Jadi saya bercakap dalam diri sendiri, agaknya tahun ni tak payah datang. Jadi saya memang akan datang pada hari ini. Jadi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin. Kedua, kesempatan ini memberi peluang kepada saya bertemu dengan rakan taulan dalam gerakan koperasi. Mereka yang telah saya kenal sejak saya mengetuai kementerian dahulu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang saya sebagai menteri bertanggungjawab terhadap hal ehwal koperasi suatu waktu dulu. Malah yang membidani Suruhanjaya Koperasi adalah saya sendiri. Saya jadi bidan melahirkan Suruhanjaya Koperasi. Jadi ini kesempatan untuk saya meninjau perkembangan dan kemajuan koperasi khususnya di Johor, memahami masalah dan cabaran gerakan koperasi. Dulu sebagai menteri, saya bertanggungjawab atas dasar, mungkin dasar cantik, dasar-dasar mungkin molek, tapi yang penting bagaimana ianya diterjemahkan. Hari ini sebagai Menteri Besar, saya tak terlibat lagi dalam soal doa, soal-soal dasar yang pokok. Hari ini saya terlibat sedikit sebanyak dalam soal bagaimana nak menterjemah, bagaimana nak tentukan apa yang dibuat di Kuala Lumpur, yang dibuat masa saya menteri dahulu, sehinggalah melahirkan Suruhanjaya Koperasi dan meletakkan pelbagai syarat dan peraturan bagaimana ia benar-benar memberi manfaat kepada koperasi-koperasi yang wujud, yang banyak, yang tumbuh dan disokong oleh masyarakat yang terdapat di negeri Johor pada hari ini. Dan syukur Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini dan
dalam jemputan-jemputan yang lain, saya gembira saya boleh katakan bahawa gerakan koperasi di Johor berada dalam keadaan yang sihat, yang selamat. Selagi saya ada, insya-Allah kita akan jaga koperasi kita. Dan atas sebab itulah kehadiran pada hari ini merupakan kesempatan untuk saya menyatakan sama ada dahulu menteri yang jaga koperasi dengan KPI saya dahulu, walaupun sekarang tak ada KPI-nya, tapi tetap saya akan memperjuangkan koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana yang kita sedia maklum, pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah menggalakkan. Biarpun persekitaran ekonomi global menunjukkan turun naik, pertumbuhan KDNK kita kekal dalam negara sekitar 4 hingga 5%, manakala di peringkat negeri lebih sedikit daripada pertumbuhan di peringkat negara. Walaupun dalam persekitaran yang perlahan sebegini, untuk makluman semua, keuntungan 200 syarikat terbesar di Malaysia dilaporkan kian bertambah. Ini sebelum saya masuk ke koperasi, saya nak cakap sedikit mengenai keadaan ekonomi dalam negara dan juga negeri kita. Pada tahun 2013 sahaja, 200 syarikat ini telah mencatatkan keuntungan sebanyak 163 bilion ringgit, iaitu lebih 11% daripada tahun sebelumnya. Semenjak daripada tahun 2009 pula, kerajaan telah mewujudkan 1.8 juta peluang pekerjaan. Dan dalam tempoh 6 tahun saja, purata pendapatan tahunan telah meningkat daripada RM18,000 kepada RM34,000 bersamaan dengan pertambahan sebanyak 47%. Para pelabur, baik asing ataupun domestik, nampak yakin dengan ekonomi kita yang dibuktikan dengan pertambahan pelaburan sebanyak 13.9% sejak tahun 2011. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, sekalipun ekonomi negara adalah makmur, namun petunjuk itu adalah tidak memadai jika pengagihan kekayaan tersebut tidak saksama dan tidak dirasai oleh rakyat di peringkat bawah. Malah kita seharusnya berasa bimbang apabila petunjuk semasa memperlihatkan wujud kesenjangan ataupun gap ataupun jurang yang ketara. Mana tidaknya 80% daripada isi rumah di Malaysia menerima pendapatan kurang RM5,000 sebulan, dan 40% daripadanya adalah kurang daripada RM2,000. Sedangkan pada masa yang sama, jumlah kekayaan 40 orang terkaya di Malaysia telah meningkat sebanyak 12% kepada RM213 bilion. Ini bersamaan dengan 19.2% KDNK negara pada tahun 2014. Apa sebabnya saya bangkitkan soal ini dalam program sambutan Hari Koperasi Peringkat Negeri Johor pada hari ini? Ini kerana saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin koperasi, sebagai anggota-anggota koperasi, sebagai kooperator, untuk melihat, untuk bersama-sama melakukan
mengatasi kesenjangan ataupun jurang ataupun gap yang saya nyatakan tersebut, sebelum ia melebar dengan lebih teruk dan merumitkan keadaan. Dan apatah lagi, lebih-lebih lagi, kita tidak boleh leka dengan pelan-pelan besar ekonomi sehingga kita terpisah daripada realiti yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Dan jadi atas dasar itulah fokus kita seharusnya lebih menjurus kepada ekonomi yang berkesejahteraan, ekonomi yang melangkaui petunjuk KDNK, dan ekonomi yang sewajarnya bersifat lebih inklusif. Dan hari ini saya ingin sekali lagi membuat penegasan bahawa mengarus perdanakan pergerakan koperasi adalah salah satu caranya untuk kita menangani isu kesenjangan ataupun jurang ataupun gap yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Kerana koperasi itu sangat bersifat inklusif, ia sangat demokratik, segala-galanya bersandarkan kepada muafakat, dan matlamat akhirnya adalah memberikan perkhidmatan dan pulangan kepada para anggota dan juga pemegang taruhnya. Kerana sifatnya yang mengutamakan muafakat dan kerjasama ini, saya sangat yakin bahawa ia harus digunakan untuk memberikan penyelesaian kepada pelbagai cabaran sosioekonomi yang kita sedang hadapi pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah kesenjangan, masalah pengagihan yang tidak telus sehinggakan kekayaan itu hanya berlegar di kalangan kumpulan tertentu, masalah kos sara hidup yang menekan sehinggalah kepada soal-soal yang lain. Kesemua ini bukan sahaja menuntut penyelesaian yang berkesan dan praktikal, malah mesti lebih berkeadilan. Dan di sinilah kita melihat potensi koperasi sebagai instrumen swadaya yang sangat berpotensi bagi menangani segala kesenjangan ini. Maka pada hari ini saya menyarankan agar potensi sebenar koperasi mesti kita sama-sama bongkar dengan lebih radikal, dengan lebih serius, lebih berani dan lebih strategik. Kesemuanya untuk satu tujuan besar, iaitu mewujudkan daya ekonomi masyarakat yang lebih berkeadilan dan sebagai strategi menangani monopoli kaum pemodal dan juga kapitalis. Dan ini bukan perkara baru, malah ini dilakukan banyak di negara barat dan di negara maju, sama ada di Amerika ataupun di Eropah. Hanya melalui gerakan koperasi ia dapat digunakan sebagai strategi menangani monopoli golongan pemodal dan juga kapitalis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti menggunakan koperasi sebagai instrumen mengukuhkan kemandirian masyarakat. Ia mesti menjadi instrumen untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan pengagihan ekonomi yang adil dan berkesejahteraan. Dan saya mempunyai beberapa sebab mengapa saya menyatakan sedemikian. Pertamanya, dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks, kita memerlukan model yang mudah untuk memastikan pertumbuhan kita inklusif
dan dipacu oleh struktur sosial. Kedua, kebergantungan kepada kerajaan semata-mata harus berakhir. Aktiviti sosioekonomi haruslah dipacu oleh masyarakat sendiri. Kita dapat lihat macam-macam usaha program perniagaan yang dibuat oleh koperasi seperti yang dipamerkan hari ini. Semuanya adalah atas daya usaha tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Ketiga, koperasi tidak berorientasi keuntungan semata-mata. Ia berperanan mengimbangi kerakusan kaum pemodal dan juga kapitalis. Dan yang lebih penting, yang keempat dan terakhir, melalui koperasi kita dapat mencari jalan untuk memecah monopoli individu dan juga kumpulan tertentu agar kemakmuran negara kita tidak hanya berkisar di tangan beberapa kelompok tertentu ataupun konglomerat berpengaruh saja. Sudah sampai masanya koperasi menjadi ejen dan instrumen yang mendemokrasikan pengagihan kekayaan Malaysia dengan cara dan kadar yang jauh lebih baik dan berkesejahteraan, dan beranjak dari fokus penghasilan kekayaan kepada perkongsian kekayaan. Malah gerakan koperasi ini syarat dengan tanggungjawab sosial yang benar-benar memanfaatkan masyarakat yang menyokong dan menggerakkannya dalam jangka yang lebih panjang dan berkelangsungan, bukannya bersifat pemberian manfaat sementara atau sepintas lalu atau bermusim dan tidak bertahan lama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat berkeyakinan bahawa pergerakan koperasi adalah salah satu jalan dan pendekatan yang baik untuk menzahirkan Johor yang berkemajuan, Johor yang ekonominya seimbang, yang menawarkan ruang untuk pasaran terbuka yang kukuh, yang menawarkan ruang secara seimbang kepada semua. Ada ruang untuk golongan kapitalis dan pemodal, ada ruang untuk usahawan dan keusahawanan dan juga koperasi, dan pastinya ada ruang untuk perusahaan yang dipacu dan dikendalikan sendiri oleh masyarakat ataupun society driven enterprise yang menggalakkan satu kumpulan tertentu berkongsi modal, kepakaran dan aspirasi untuk menggerakkan sebuah perniagaan untuk manfaat mereka dan masyarakat sekeliling. Maka kerana itu, Johor akan menggunakan apa jua pendekatan untuk mengarus perdanakan pergerakan koperasi. Kerana kita percaya ia bukan saja penting untuk pertumbuhan, tetapi juga penting untuk mewujudkan keseimbangan, keadilan dan juga keterangkuman. Lihat saja bagaimana kita menggunakan koperasi untuk mengurangkan kos sara hidup di Johor melalui penubuhan IM Co-op. Kita ucapkan tahniah kepada semua. Bagaimana kita menggunakan koperasi untuk menggalakkan bangsa Johor yang pelbagai kaum dan agama bekerjasama dalam pergerakan koperasi dengan dua tujuan penting, iaitu menyumbang pada ekonomi dan mengukuhkan kesepaduan dan juga muafakat. Saya dah terima satu permohonan daripada satu koperasi berbilang kaum yang ingin memulakan perniagaan. InsyaAllah kita akan beri pertimbangan kerana dia bergerak sebagai koperasi berbilang kaum. Dan tidak lupa bagaimana kita cuba menggunakan koperasi untuk menggalakkan kaum orang asli berubah dan terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan kita memang dalam proses menubuhkan koperasi orang asli. Kesemua ini
bertitik tolak daripada keyakinan dan kepercayaan kita bahawa kita memerlukan instrumen penghakupayaan ekonomi dan sosial yang mudah tetapi pragmatik serta berupaya untuk mengubah dinamik ekonomi kita. Dan merujuk kepada soal ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kerajaan negeri menubuhkan IM Co-op, kita hanya mempunyai 3 matlamat. Pertamanya, kita nak bantu masyarakat di Johor berhadapan dengan kos sara hidup, yang mana kita percaya melalui gerakan koperasi kita mampu untuk melaksanakannya. Perkara yang kedua ialah kita hendak memecahkan monopoli yang mana pengguna akhirnya terpaksa bergantung kepada harga-harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Manakala yang ketiga ialah kita ingin menguasai, melibat dan menyertai kegiatan ekonomi dalam bidang retail, warehousing, barang-barang, pembekalan barang-barang, kepenggunaan dan sebagainya. Dan penyertaan itu dilakukan oleh sektor koperasi. Dan hari ini kita bersyukur kerana kita sudah mempunyai 8 kedai. Dan hari ini juga saya tahu banyak koperasi-koperasi yang ingin membuka di seluruh negeri Johor kedai-kedai IM Co-op, tetapi mereka mempunyai halangan-halangan yang tertentu. Jadi bagi maksud kita menjayakan hasrat koperasi, kerana apabila koperasi ini berjaya membuka kedai, dia membantu menawarkan barang-barang pada harga yang betul-betul patut, kerana anggota koperasi yang beli dapat diskaun daripada pembelian itu. Pada masa yang sama kita memantapkan perniagaan koperasi. Maka kerajaan negeri ingin menawarkan, tetapi ada syarat. Ada syarat. Kita bersedia bagi mana-mana koperasi untuk tahun depan yang membuka kedai IM Co-op, bagi kerajaan negeri memberi geran RM100,000 dengan syarat SKM juga beri RM100,000. Kerajaan negeri kita beri geran, SKM terpulanglah nak bagi geran ke, nak bagi pinjaman ke, tapi dengan syarat SKM pun turut ada beri kepada koperasi yang mohon buka kedai IM Co-op. Saya boleh cakap kerana saya membidani SKM. Ini bekas menteri dan memang boleh SKM buat. Dan inilah kalau kita tak buat, kita tak akan menjaya dan mengukuhkan sektor koperasi. Jadi oleh itu, bagi maksud bajet tahun depan bagi sektor koperasi, kerajaan negeri akan sediakan RM3 juta bagi tujuan untuk kita menjayakan kedai IM Co-op. Jadi syarat pertama, dollar to dollar daripada SKM. Syarat kedua, koperasi itu mesti buka kedai dalam negeri Johor. Kalau luar Johor itu terserahlah pada SKM. Takkanlah kerajaan negeri nak bantu buka di luar negeri Johor. Jadi ini komitmen, kerana kerajaan ini adalah kerajaan pro koperasi, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini saya ingin menyarankan bahawa telah tiba masanya koperasi mula menceburi bidang-bidang keberhasilan yang strategik, yang berimpak tinggi, yang penting kepada ketahanan dan kelestarian ekonomi kita. Misalnya seperti bidang pertanian termaju, perikanan laut dalam, perniagaan berasaskan idea, berasaskan kreativiti, membikin filem dokumentari atau animasi, memajukan pelbagai produk pelancongan, malah perniagaan kesihatan. Terokailah bidang-bidang yang lebih besar, lebih sukar dan lebih mencabar,
Kalau buka koperasi, datang ke kerajaan mohon tanah, minta maaf, tanah tak cukup, memang tak ada. Terus ke bidang-bidang lain yang cakap. Kalau semata-mata buka koperasi nak minta tanah daripada kerajaan, memang tak ada tanah. Tanah tak cukup. Ruang dan peluang banyak dalam bidang-bidang yang lain. Saya berharap koperasi dapat keluar dan memberi kepimpinan untuk melihat sektor bukan tradisional dengan naratif yang baru. Barulah kita akan berkembang dan dapat bergerak lebih maju, kerana ia menuntut kita menjadi lebih baik, lebih bersedia dan juga lebih kreatif. Sudah terdapat banyak contoh yang boleh dijadikan rujukan dan suri teladan. Di rantau Asia, koperasi asas tani di Jepun umpamanya mempunyai pengeluaran melebihi 272 bilion ringgit dengan 91% petani di negara itu menganggotai koperasi. Di Korea Selatan, koperasi berasaskan perikanan menguasai 71% pegangan dalam pasaran perikanan. Sumbangan koperasi di negara-negara Eropah, Skandinavia, Asia Pasifik kepada KDNK mereka juga amat memberansangkan. Misalnya koperasi-koperasi di Finland menyumbang 21.2% kepada KDNK-nya. Di New Zealand, koperasinya menyumbang sebanyak 22%, Switzerland 16.4% dan Sweden sebanyak 13%. Maka marilah kita belajar dengan mereka ini, belajar mempersiapkan diri agar dapat turut bersaing dalam pasaran ekonomi yang lebih global dan juga mencabar. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih atas jemputan ini. Dan sekali lagi saya ingin beri jaminan sebagai pimpinan kerajaan negeri, saya memang sentiasa memberi perhatian kepada sektor koperasi yang terdapat di negeri Johor. Kalau hasrat dan matlamat kita di Johor dalam negara kita, kita mahu menjadi negeri yang terbaik dalam Malaysia. Kita mahu menjadi negeri penyumbang ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang termaju dalam negeri Malaysia, dalam negara Malaysia. Maka saya berharap dalam Malaysia, koperasi di Johor adalah koperasi yang terbaik berbanding dengan koperasi-koperasi yang lain. Oleh itu saya berharap pergerakan dan pertumbuhan koperasi akan terus mengorak langkah lebih jauh dan berjaya dalam bidang-bidang yang mereka usahakan. Jadi dengan kata-kata itu, dengan sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, selamat maju jaya kepada semua koperasi dalam negeri Johor. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Koperasi Negara peringkat negeri Johor bagi tahun 2016. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.